di peleburan besi. Wow, Tamadun hebat kok. Ternyata begitu dahsyatnya, begitu majunya peradaban Melayu pada zaman dulu gitu ya. Sudah memproduksi alat-alat senjata pada saat itu ya, dan mengekspornya ke berbagai penjuru gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jumpa lagi dengan saya Mr. Bas. Apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja, sehat walafiat dan dimurahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Oke, pada kali ini saya akan memenuhi beberapa permintaan atau request dari beberapa subscriber atau penonton di video saya sebelumnya yang bertajuk asal usul bahasa Indonesia dan bahasa Melayu begitu. Anda boleh menonton di sini ya. Kalau belum nonton, klik linknya di sini. Di situ ada yang berkomentar, "Bang, tolong komen, tolong react tamadun tertua Melayu Sungai Kedah," begitu ya. Oke, dia sertakan juga linknya. Cuman baru sempat mau react sekarang saya. Mohon maaf sebelumnya. Hampir 1 bulan saya baru boleh mereact sekarang ini. Di sini judul dari videonya adalah Tamadun Tertua Melayu Sungai Batu Kedah, begitu ya. Tamadun ini kalau di Indonesia disebutnya dengan peradaban, begitu ya. Peradaban Tertua Melayu Sungai Batu Kedah. Oke, tanpa menunggu masa lama lagi, kita mulai saja react-nya karena saya juga penasaran begitu. Karena lumayan banyak yang merekomendasikan untuk mereact video ini. Oke, jom kita mulai. Jangan kita terkejut kerana usia tapak arkeologi Sungai Batu kini sudah mencapai 500 tahun sebelum Masihi. Jauh sebelum Kerajaan Sriwijaya berarti ya. Kerajaan Sriwijaya dia berdiri pada abad ke-6 ke-7 macam tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan berkongsi dengan anda semua berkenaan dengan tamadun tertua yang ada di Malaysia, yang berada di tanah Melayu, iaitulah tamadun Sungai Batu yang dikatakan sudah berusia selama 3,500 tahun, dan ramai masyarakat pada hari ini tidak tahu akan kewujudannya. Sedangkan tamadun ini telah mempunyai peradaban bangsa dan juga kemajuan yang sangat hebat dalam perdagangan, lebih-lebih lagi dalam teknologi peleburan besi. Wow. Tamadun Sungai Batu telah diisytiharkan oleh Profesor Oxford University Stephen Oppenheimer sebagai salah satu daripada beberapa tamadun purba yang telah mendahului beberapa abad daripada khazanah arkeologi terkemuka di rantau ini, mendahului kuil Borobudur di Indonesia dan Angkor Wat di Kemboja yang masing-masing pada abad ke-9 dan ke-12. Sungai Batu yang telah berlangsung seawal 535 sebelum Masihi hingga kurun ke-15 ialah bukti bahawa bangsa Melayu ialah bangsa yang bertamadun yang telah wujud 600 tahun sebelum Masihi dan sezaman dengan tamadun Rom dan Yunani. Fakta lain mengenai tapak Sungai Batu ialah tapak Sungai Batu 400 tahun lebih tua dari tembok besar Cina yang dibina oleh dinasti Qin, 600 tahun lebih tua dari pembinaan Colosseum di Rom, dan 1773 tahun lebih tua dari Menara Condong Pisa, Itali. Sungai Batu juga telah wujud 1100 tahun sebelum kelahiran junjungan besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga 600 tahun sebelum kelahiran Nabi Isa alaihi salam. Pada Mei selepas hampir 1
dekad kerja penggalian dijalankan di sebuah ladang kelapa sawit tempatan, ahli-ahli arkeologi yang mempunyai kepakaran dalam 5 tamadun purba utama, Mesopotamia, Indus, Mesoamerika, China dan Greco-Roman, menandatangani satu plak bagi mengiktiraf kepentingan sejarah di Sungai Batu. Tambah Prof. Datuk Dr. Mokhtar Saidin, hal ini jelas menunjukkan bahawa nenek moyang kita dahulu bukanlah golongan sekadar hidup, malah bukti kewujudan 12 juta tuyera ataupun peniup angin menunjukkan bahawa Sungai Besi adalah tapak perdagangan dan peleburan besi terulung pada zamannya. Hal ini ditambah dengan kajian yang dilakukan oleh Mokhtar bahawa ahli arkeologi Malaysia, semua monumen dibina menggunakan tanah liat dan berbumbung, memberikan gambaran berbeza peranan Lembah Bujang selain sebagai pusat perdagangan, perusahaan manik dan memungut hasil hutan. Tapak arkeologi Sungai Batu turut dicatatkan oleh Al-Kindi dan Al-Biruni sebagai pengeluar besi terbaik dunia dan menceritakan tentang kualiti besi yang dihasilkan oleh Kalah, yakni Kedah Tua, iaitu antara besi terbaik dunia yang pada ketika itu telah dihasilkan oleh Yaman dan juga Hindi. Besi yang diperbuat dari Sungai Besi dikenali sebagai besi hitam dan dikatakan sangat bermutu tinggi yang diperdagangkan sehingga ke India. Keunggulan tamadun di Sungai Batu juga menunjukkan betapa majunya sistem pentadbiran pada ketika itu. Penemuan 17 tapak peleburan selain jumlah tuya sebanyak 12 juta yang dijumpai di tapak arkeologi, seni bina bangunan dengan tanah liat, jeti pelabuhan, bengkel peleburan besi dan adanya perdagangan yang berlaku di sini telah menunjukkan betapa tersusunnya sistem masyarakat Sungai Batu sehingga terbukti jelas pada ketika itu mereka telah mempunyai sistem geologi tersendiri. Hal ini menjadi lebih menarik apabila pelabuhan di Sungai Batu menjadikan Gunung Jerai sebagai panduan buat pedagang yang datang berdagang di Sungai Batu. Hal ini juga menepis dakwaan yang menyatakan bahawa peradaban Melayu hanya bermula ketika zaman Kesultanan Melayu Melaka kira-kira 400 ke 500 tahun dahulu. Walhal pembuktian jelas menunjukkan pihak orientalis adalah salah kerana tamadun Melayu sememangnya telah bermula seawal kira-kira 2000 tahun dahulu dan berlakunya pengeksportan produk besi bermutu tinggi kepada tamadun lain pada masa itu. Selain peleburan besi, penggalian juga menemukan sisa-sisa 12 jeti dan 5 buah kapal purba yang masih lagi berada di bawah tanah, selain bangunan pentadbiran yang menunjukkan bahawa tapak itu pernah menjadi pelabuhan yang berkembang maju dan berada pada kedudukan paras air laut. Di dalam istana Topkapi di Turki terdapat sebilah pedang milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ianya adalah antara pedang yang terbaik kualitinya pada masa itu. Ianya pedang istimewa yang dapat dibezakan dari pedang-pedang lain dan pembuatannya berasaskan teknologi pamor keris, yakni teknologi campuran aloi besi yang juga dikenali sebagai wood steel oleh barat. Pedang ini memiliki lapisan-lapisan besi yang kompleks pada bilahnya dan memiliki corak yang beralun-alun pada hujungnya. Orang Arab pada masa itu mengenalnya sebagai pedang bergelombang. Pedang itu bernama Qala'i, berasal dari Qala'ah, iaitu Kedah Tua yang disebut oleh Idrisi, ahli geografi Arab era Abbasiyah, dalam karyanya Ar-Rujal, yakni Nuzhat Al-Mushtaq fi Ikhtiraq Al-Affaq, dan Abdullah, pengembara dan pemuisi dari Bukhara, yang catatannya yakni Ar-Risalah terkumpul dalam Majmu' fil Jughrafiyah pada tahun 940 Masihi. Pedang ini asalnya dari harta ghanimah ataupun harta rampasan perang dari Bani Qainuqa. Bagaimana pedang buatan orang-orang Melayu Kedah Tua boleh sampai ke tangan suku-suku Yahudi di Madinah? Mengapa dalam banyak-banyak pedang Qala'i ini dipersembahkan kepada Nabi Muhammad SAW?
wasallam. Lantas Nabi SAW memilihnya dan memasukkannya ke dalam koleksi pedang-pedang kesayangan baginda yang berjumlah 9 bilah pedang itu. Sumpah merinding. Jadi pedang yang salah satu yang Cuba dipakai kaji oleh asal-usul mereka itu dan anda akan terkejut kerana perdagangan orang Melayu melepasi 300 tahun sebelum Masihi. Jangan kita terkejut kerana usia tapak arkeologi Sungai Batu kini sudah mencapai 500 tahun sebelum Masihi. Makluman awal, kenyataan bahawa Perdana Nabi yang bernama Al-Qala'i didakwa dari Kedah Tua bukanlah dakwaan oleh orang Melayu semata-mata. Dakwaan ini juga telah dibuat oleh beberapa orang penulis Arab. Antaranya adalah penulis kitab yang masyhur tentang Perdana Nabi iaitu Muhammad Hasan At-Tuhami. Muhammad Hasan At-Tuhami menulis dalam bukunya bahawa pedang Nabi yang bernama Al-Qala'i dinisbah dari sebuah tempat yang terletak antara timur Al-Hind, India dan tempat yang banyak lombong timah itu menghasilkan pedang Al-Qala'i yang masyhur. Dan dalam nota kakinya, Muhammad Hasan At-Tuhami menyatakan bahawa tempat itu kini terletak di barat Pulau Melayu, yakni di semenanjung Malaysia atau di timur Bengal ataupun Bengal. Dalam buku ini, Muhammad Hasan At-Tuhami jelas sekali merujuk kepada catatan pengembaraan Abu Dulaf Al-Muhailil jika kita merujuk pula catatan pengembaraan Abu Dulaf Al-Muhaihil yang bertajuk Ar-Risalatul Ula sekitar 952 Masihi. Beliau jelas sekali menamakan tempat di mana pedang Al-Qala'i yang masyhur itu dihasilkan di Kalah, yakni Kedah Tua. Namun pentahqiq kitab ini iaitu Dr. Said Murazin menunjukkan Kalah sebagai metropolis Kuala Lumpur pada hari ini. Dr. Said Murazin meletakkan Kalah sebagai metropolis Kuala Lumpur ibaratnya pada hari ini. Sedangkan ahli-ahli akademik seperti Paul Whitley jelas sekali menamakan Kalah sebagai Kedah Tua. Dan di samping itu terdapat beberapa orang penulis Arab yang lain yang menyatakan bahawa pedang Nabi bernama Al-Qala'i itu dinisbah dari sebuah tempat di Syam. Dan ada juga yang mendakwa ianya nisbah kepada tempat menempa besi di Yaman. Namun penemuan arkeologi tapak peleburan besi di Sungai Batu telah membuktikan kebenaran catatan Abu Dulaf Al-Mulhalhil bahawa Kalah, yakni Kedah Tua, adalah pusat pengeluar pedang Al-Qala'i yang masyhur. Jadi inilah sejarah yang sangat hebat, sejarah yang sangat luar biasa bahawa kita telah mempunyai peradaban, kita telah mempunyai kemajuan yang sangat luar biasa dan telah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Kita masyarakat pada hari ini perlu mempunyai satu semangat dan juga inspirasi untuk memelihara sejarah kita pada hari ini. Jangan pernah kita usik sejarah yang kita sudah lama tinggalkan, sedangkan sebenarnya kita ini sedang mempunyai tanggungjawab yang sangat besar untuk pelihara barang-barang ataupun peninggalan sejarah yang sangat-sangat berharga sehingga tiada ternilai harganya. Jadi insya-Allah kita seharusnya mempunyai semangat luar biasa, semangat patriotik, sejarah yang luar biasa seperti mana orang Turki, seperti mana orang Thailand, seperti mana orang Indonesia yang memelihara sejarahnya seperti menjaga dirinya sendiri. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selesai dia videonya. Yang membuat saya terkagum-kagum tadi itu ya, ternyata peradaban Melayu itu sudah waktu itu sangat maju sekali ya. Bahkan tadi dikatakan bahwa tamadun atau peradaban tertua Melayu ini sejajar atau sezaman dengan tamadun Romawi dan Yunani macam itu. Saya speechless sumpah. Fakta seperti ini saya baru jumpa. Saya mohon maaf sebelumnya kalau misal saya tidak tahu begitu ya, karena saya memang kurang membaca. Dan yang paling saya
terkesan adalah ketika tadi itu bahwa peradaban Melayu sangat maju begitu ya, dengan adanya peleburan besi, pembuatan pedang begitu ya. Dan itu secara tidak langsung ikut kontribusi dalam peperangan Nabi Muhammad SAW pada eranya begitu. Oke, ini merupakan pengajaran buat saya, merupakan ilmu baru bagi saya. Ternyata begitu dahsyatnya, begitu majunya peradaban Melayu pada zaman dulu gitu ya, yang di luar pikiran saya. Ya, seperti yang saya ketahui sebelumnya bahwa orang-orang di Nusantara ini dulu ketika kedatangan seorang penjajah ya senjatanya cuma itu aja. Ternyata dari dulu di tanah Melayu sudah mulai di tanah Melayu sudah mengekspor gitu ya, sudah memproduksi senjata, sudah memproduksi alat-alat senjata pada saat itu ya, dan mengekspornya ke berbagai penjuru gitu, ke peradaban di kawasan lain seperti itu. Oke, terima kasih yang telah merekomendasikan video ini kepada saya. Terima kasih banyak-banyak. Ini adalah ilmu baru bagi saya. Dan kabarnya ini Sungai Batu Keda ini belum terdaftar di UNESCO ya. Entah kenapa, boleh komen di kolom komentar. Dan mungkinkah penemuan ini boleh dimasukkan dalam pelajaran sejarah begitu ya? Ataukah sudah berada di dalam buku pelajaran sejarah yang diajarkan di sekolah-sekolah sekarang, khususnya di tanah Melayu? Mana tahu, saya tidak tahu ya. Ya, seperti abang tadi cakap tuh, memang sejarah ini harus kita pelihara. Peninggalan-peninggalan sejarah harus kita rawat, pelihara, dimulai dari generasi sekarang sampai nanti generasi selanjutnya. Menjaga peninggalan sejarah seperti menjaga diri kita sendiri begitu, agar tidak hilang di telan masa, tidak dilupakan oleh zaman. Oke, cukup sampai di sini. Namun sebelum saya menutup perjumpaan kali ini, seperti biasa saya ingin mengucapkan beribu-ribu mohon maaf apabila ada kesalahan atau kesilapan yang terkeluar dari lisan saya. Namun yang perlu Anda tahu itu adalah tanpa unsur sengajaan dari saya. Oke, kalau Anda suka dengan video ini boleh di like, dan kalau merasa video ini bermanfaat boleh di-share ke sosial media Anda. Satu yang paling penting adalah jangan lupa untuk subscribe channel ini serta bunyikan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan mendapatkan notifikasi apabila ada postingan baru dari channel ini. Sampai jumpa di next konten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.